Ini lah. Pakai ada ni. Ini kalau kita buat ni. Dia boleh dia tu sendiri. Ada jago tu. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Sambungan daripada kitab Kifayatul Awam pada kata musannif fa'lam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fa'lam annahu yajibul imanu bi anna linabiyyina sallallahu alaihi wasallam haudan. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Kita lah. Fa'lam mana maka ketahuilah olehmu annahu bahawasanya, akan bahawasanya sya'an. Dhamir al-hal wa sya'na. Yajibul imanu, wajib beriman, mana wajib oleh beriman bi anna linabiyyina, dengan bahawasa bagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam haudan, ada kolam, ada telaga. Di hari kiamat nanti ada kolam yang ada kolam bagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang terpilih dapat meminum air daripada kolam nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita semua ni termasuk dari kalangan mereka yang dapat meminum air daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata dia dalam zahiruhu annahu haudun wahidun wa sahha al-Qurtubi anna lahu haudaini. Setengah ulama kata Nabi ada satu je kolam, setengah ulama kata ada dua kolam. Wakhtarahu as-Sanusi fi syarhil kubra wakhtalafa hal likullin min sairil anbiya'i haudun aula. Qala ba'duhum walladhi yata'ayyanu anna haudahu sallallahu alaihi wasallam sabitun wa haudu ghairi muhtamilun fatajzimu bil awwali wa tafudu ghairuhu ila Allah taala. Hak kolam nabi kita tu sabit. Kolam nabi lain muhtamal maknanya ada ihtimal. Tu hak jazamnya nabi kita ada nah. Hak lain tu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ceritanya bagi nabi kita ada satu telaga di akhirat nanti. Itu wajib kita i'tiqad, wajib kita beriman ada bagi nabi kita tu kolam. Wal jahlu, dan bermula jahil
Wal jahlu, dan bermula jahil, bikaunihi, dengan keadaannya nyonya al-haudu, kolam, ba'da sirati, selepas titian sirat, ba'da sirati, selepas titian sirat, au qablahu, atau sebelumnya nyonya as-sirat. Jadi kolam Nabi itu selepas titian sirat atau sebelum. Hak kata boleh minum kolam Nabi itu selepas titian sirat ke ataupun sebelum titian sirat. La yadurru, tidak, ialah tidak mudarat. La yadurru, tidak mudarat, maknanya jahil, tak tahu mana dulu, kolam dulu ke titian sirat dulu. Kita tak tahu waktu. Lagu mana? Tak apa, tak mudarat. Mana tidak rosaklah akidah kita. Sebab ia wajib iktikadnya apa dia? Iktikad bahawasanya ada bagi Nabi kita satu telaga di hari kiamat nanti. Sebelum sirat ataupun selepas sirat, yang tu jahil, tidak memberi bekas, mana tidak mudarat. Sebab kalau selepas titian sirat tu maknanya ahli syurga lah. Hak jatuh tu titian sirat tu ahli neraka. Hak lepas tu ahli syurga. Jadi kolam tu sebelum ke selepas, kita jahil, mana tak tahu. La yadur, mana tidak memberi mudarat lah ia al-jahlu. Tariduhu, datang akan dia, akan al-haudu. Tariduhu, datanglah akan dia, akan al-haudu. Al-khalaiku, makhluk, al-khalaiku, oleh makhluk, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Semua pakat gi nak minum air kolam telaga Nabi tu. Selain daripada ahli zalim, orang yang melampaui, ahli bid'ah, iaitu tak dapat minum daripada telaga Nabi. Selain daripada orang yang melakukan kezaliman, orang yang melampaui, orang yang berdosa, orang yang melakukan bid'ah, yang tu tak dapat minum daripada kolam atau telaga Nabi. Sebab tu dalam ma'ada ahli zulmi waz zaighi wal bid'i. Tu habis. Wa huwa, dan bermula dia haudun, kolam tu, ghairul kautsari, yang lain pada kausar. Haudun lain, kausar lain. Inna a'tainakal kautsar. Kausar dengan haudun Nabi sama ada. Haudun Nabi lain, kausar lain. Kausar tu apa dia? Allazi huwa, yang adalah ia kausar. Allazi huwa, yang adalah ia kausar. Nahrun fil jannati, sebatang sungai. Nahrun punya sebatang kan sebuah sungai sebatang tak? Sebatang sungai fil jannati, dalam syurga. Kausar tu ialah sungai dalam syurga. Kolam tu, haudun tu, yang lain daripada kausar. Kausar lain, haudun lain. Kausar tu sungai, haudun tu kolam atau telaga. Dalam tu dia dah sebutlah lakin al-ma'u yusabbu fihi min dzalika kausar. Tapi air telaga tu pun berasal daripada kausar tu lah juga. Mari situlah juga. Itu habis. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi kita fahamlah, wajib kita i'tikad ada bagi Nabi sebuah telaga di hari akhirat nanti, yang mana kita semua ni boleh minum daripada telaga Nabi, melainkan tadilah mereka yang zalim, mereka yang melampaui, berdosa, mereka yang melakukan bid'ah. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan yang dikecualikan tu. Mudah-mudahan kita semua hak ada di Pondok Sungai Bayu ni dapat minum telaga air daripada telaga Rasulullah
Adalah kelebihan dia tu. Kena baca dalam kitab Kashful Ghaibiyah lah, cerita lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa mimma yajibu i'tiqaduhu, wa mimma, dan setengah daripada barang, yajibu i'tiqaduhu, yang wajib oleh i'tiqad akan kemal, yajibu i'tiqadu, yang wajib oleh i'tiqad akan kemal, annahu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u, memberi syafaat lah ia Nabi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Mana Nabi kita boleh memberi manfaat, boleh memberi pertolongan. Yang mana pada hari kiamat ni tak ada siapa nak tolong kita. Nabi kita boleh memberi syafaat. Tengok dalam tu dia kata nah. Tu. Mana ba'da faz' ila al-anbiya kama fil hadis sahih. Selepas daripada tuntut pada nabi-nabi lain, nabi-nabi lain tak boleh tolong lah. Nabi-nabi lain tak boleh tolong. Mana dia? Allahu akbar. Hilang. Fa kullu wahidin yabdi uzran. Setiap-tiap nabi menyatakan uzur, mana kami tak boleh tolong, kami tak boleh tolong. Pergi jumpa Nabi Adam, Nabi kata tak boleh tolong. Jumpa nabi-nabi kata tak boleh tolong. Semua menyatakan uzur. Wa yaqulu, dan berkata ia, lastu laha bi ahlin, aku bukan ahli bagi syafaat. Tiap-tiap nabi kata lastu bi ahlin, aku lastu laha bi ahlin, aku ni bukanlah ahli memberi syafaat. Nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Semua nabi kata lagu tu. Ni di hari kiamat ni, nak minta tolong siapa? Pergi jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Adam berkata itulah, lastu laha bi ahlin, nafsi nafsi, aku bukan ahli memberi syafaat. Masing-masing. Semua lagu tu. Itu nah. Illa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, melainkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang boleh memberi syafaat, bersyafaatul kubra. Ni tu kena banyak selawat kat dia ni. Ni kita ni Covid ni dah sampai dah tempat kita nah. 27 ni dah mula dah PKPD di Sungai Seputih, Kampung Tapah, Garak, Teluk Mah. Dah tak boleh masuk mulai 27 ni. Dia pasang tu. Pasang apa saya kawat lah boleh lagi. Mulai 27 je, dia tak benar. Lalu ni ada polis dek kawal tu lah. Lepas ni dia pasang jaring tu. Tak boleh keluar dia pun. Itu nah. Nak beli apa? Nak beli dalam tu lah ada. Kita insya-Allah nak berah banyak tu. Berah ada. Daging pun ada. Banyak benda makanan kita ni. Boleh lah tampung kita ada sini. Tu. Jadi di hari kiamat nak minta tolong siapa? Nak fikir-fikir di hari kiamat lah. Nak minta surat kebenaran rentah masuk surga. Jumpa Nabi Muhammad boleh. Nabi lain semua kata lastu laha bi ahli nafsi nafsi. Malaikat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yabdi uzran wala yaqulu zalika, bal yaqulu, bahkan Nabi kita kata ana laha, akulah yang memberi syafaat. Nabi kata lagu tu nah. Ana li hashimin yasjudu, ana laha lagu tu. Akulah ana laha Nabi kata. Aku boleh beri syafaat. Itu. Summa yasjudu tahtal arsy, kemudian Nabi sujud di bawah aras, kasujudis salati, seperti mana sujud sembahyang. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya Nabi, irfa' ra'saka washfa' tashfa', memberilah syafaat, engkau akan dapat syafaat. Nabi dia itu, washfa', syafaatlah olehmu, tashfa', engkau dapat memberi syafaat. Itu Nabi kita je, orang lain semua tak boleh. Itu banyak selawat dia nah. Lebih dalam keadaan kita sekarang ni, banyak kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dak balik main game apa? Malah game apa sebut?
PUBG. Satu lagi game apa? ML tu apa? Mobile Legend tak? Tu. Yang kali main tu. Ni kita banyak selawat lah. Dunia ni berada di akhir zaman dah nah. Dulu kita dengar tempat orang yang kena Covid nah, kena PKPD lah sampai tempat kita lah. Jadi banyakkan selawat nah. Tu. Fil faslil qada. Fil faslil qada ai fil qada'il fasli pada qada, mana nak menghukum kita tu, qada'il fasli. Qada yang menceraikan di antara manusia, hak ni masuk syurga, hak ni masuk neraka, tu fasl qada. Mana qada yang menceraikan, mana hukum yang menceraikan, mana hukum menceraikan apa dia? Menceraikan di antara manusia, hak ni manusia masuk syurga, hak ni manusia masuk neraka. Ketika tu Nabi kita boleh beri syafaat. Sagi dia ceritalah apa dia syafaat. Nabi boleh beri syafaat pada siapa? Dalam tu sagi dia cerita sampai bawah sagi ni. Hina taqifun nasu, ketika berhentilah oleh manusia. Hina taqifun nasu, ketika berhentilah manusia. Wa yatamannawna, dan cita-citalah mereka itu manusia. Wa yatamannawna, dan cita-citalah mereka itu an-nas al-insirafa, akan berpaling, walau linnari, sekalipun bagi masuk neraka. Walau linnari, sekalipun bagi masuk neraka. Bayangkan huru-hara dia lagu nak. Nah, tak tahu dah ketika tu. Tak boleh nak lari mana dah. Sekalipun masuk neraka, apa tak tu nah. Tu huru-hara di pada mahsyar hari kiamat. Tu bayangkan dah. Tu. Jadi nabilah tempat memberi syafaat. Nabilah yang memberi syafaat. Syafaat yang memberi pertolongan. Hak kita ni dimasukkan ke syurga. Kita ni asal masuk neraka dah. Nama kita ni ahli neraka dah. Dimasukkan kita ke dalam syurga. Hak tu kita nak. Kita ni sepatutnya bukalah buku daftar malaikat Malik jaga neraka. Malaikat Malik tengok. Fathur Razi. Ada nama dia neraka, tapi oleh kerana dia banyak selawat dengan Nabi syafaat dia dah. Tarik masuk ke syurga. Itu syafaat memberi pertolongan. Tu. Patut dia ni kena sama dah. Tapi ada polis. Dia ni budak baju ni. Bagi syafaat tak kena sama. Contoh begitu kan. Tu. Fayashfa'u, maka memberi syafaat la ia ya Nabi, fi insirafihim, pada berpaling mereka itu annas minal mauqif, daripada tempat berhenti tu. Wa hazihi syafa'atu, dan bermula ini syafaat. Wa hazihi syafa'atu, bermula ini syafaat, mukhtassatun, ditentu akan dekat as-syafa'ah. Wa hazihi syafa'atu, dan bermula ini syafaat, mukhtassatun, ditentu akan dia akan syafaat, bihi, dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa panggil asy-syafa'atul kubra. Mana dalam tu dia sebut dalam tu saya baca laju-laju lah, baca laju-laju nah. Walahu syafa'atun akhar minha syafa'atu fi dukhuli jama'atin jannah bighairi hisab. Syafaat Nabi yang pertama di antaranya, Nabi boleh tolong kita masuk ke dalam syurga dengan tanpa hisab. Ni syafaat ni pun tidak ada kena tunggu giliran manusia, lautan manusia nu zaman Nabi ada sampai Nabi Muhammad nak hisab satu, nak timbang satu, sansara tak? Kita pergi hospital nak cocok vaksin ramai tunggu, sansara nak tunggu tu sikit ya, 100 orang 200 orang. Ini bayangkan zaman Nabi ada lagi nak tunggu sampai giliran kita, sansara. Tapi Nabi boleh ambil kita, masukkan kita dalam syurga tanpa kena hisab. Tu. Nah, ibarat kata dah kita kenal pengarah hospital tu, panggil kita potong trik masuk. Cocok vaksin. Contoh lagu tu lah. Tu, itu kelebihan kita selawat tu. Pun malah baik nak selawat lah. Itu pertama. Wa minha syafa'atu fi 'adami dukhul jama'atin nar ba'da istihqaqihim lahu. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Syafaat yang kedua,
Nah, Nabi boleh memberi syafaat pada ketiadaan masuk ke dalam neraka selepas daripada kita ni memang layak dah masuk neraka. Dah ada dah nama kita dalam neraka, dah tertulis dah. Ni mu ni ahli neraka, tapi Nabi boleh ambil kita masuk dalam syurga. Ha ni. Nah. Wa minha syafa'atuhu fi khurujati jama'ati minan nar ba'da tu. Wa minha syafa'atu fi khuruji tadi pada masuk, ni pada keluar pula. Fi khuruji jama'ati minan nar ba'da an istahaqqu adama khurujihim minha. Nah, Nabi boleh syafaat kita buat keluar daripada neraka masuk ke dalam syurga. Tadi tak masuk lagi, hari masuk dah. Nabi boleh beri syafaat kita daripada masuk neraka masuk ke dalam syurga. Tu banyak lagi lah. Itu di antaranya syafaat-syafaat yang diberi keistimewaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah kita berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rugi satu sembung. Daripada kita melakukan umpatan, namimah, mengadu domba dan sebagainya, lebih baik kita pegang tasbih, kita selawat kepada junjungan besar Rasulullah. Dapat koklah pahala pendapat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, habis betul. Wajib kita i'tiqad bahawa Nabi kita boleh memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Wa mimma, dan setengah daripada barang yajibu i'tiqaduhu, yang wajib oleh i'tiqad akan ma. Wa mimma, dan setengah daripada barang yajibu i'tiqaduhu, yang wajib oleh i'tiqadnya ma. Innal wuku'a, sesungguhnya jatuh. Innal wuku'a, sesungguhnya jatuh fil kabairi, pada dosa-dosa besar. Ghairul kufri, tidak kafir. Kena i'tikad lagi tu. Orang yang buat dosa besar tak jatuh kafir lagi. Berdosa wajib taubat tapi masih Islam, dia tak kafir lagi. Ni mudah sangat kita nak kufur ke orang lain. Tengok tu, ghairul kufri, tidak kafir. Walaupun dia melakukan dosa besar, tinggal sembahyang lah. Contohnya tinggal sembahyang, dosa besar. Kafir ada, masih Islam, kena taubat. La yujibu, tidak mewajiblah ia al-kabair. La yujibu, tidak mewajiblah ia al-kabair al-kufra, akan kafir dak. Tidak membawa pada kafir. Wa tajibut taubatu, dan wajiblah oleh taubat. Wa tajibut taubatu, dan wajiblah oleh taubat. Wa tajibut taubatu, dan wajiblah oleh taubat. Wajib kena taubat. Halan, bersegera. Halan mana bersegera. Buat dosa, taubat lalu tu. Halan, bersegera. Taubat tu minaz zambi, daripada dosa lah. Walau saghiratan, sekalipun dosa tu dosa kecil. Walau saghiratan, sekalipun dosa tu dosa kecil, wajib kena bertaubat. Alal mu'tamadi, di atas qaul yang mu'tamad. Jadi setengah ulama kata hak wajib taubat bersegera tu dosa besar ya, dosa kecil dia dikifaratkan ataupun dihapuskan dengan ambil wudu, sedekah contohnya. Setengah ulama kata itu. Setengah ulama kata, kaum mutamad kata dosa kecil pun wajib kena taubat juga. Itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wala tantaqidu taubatu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wala tantaqidu taubatu, dan tidak batalah taubat.
tidak terbatallah taubat itu bi'audihi dengan kembalinya seorang ila zambi kepada dosa. Nah, kita kata dia taubat dah dulu, kita kata dia ni tak sembahyang, dia pun taubat dah. Kemudian tak sembahyang pula dah. Terbatal dah taubat dah dulu, dah terima dah tu. Hak dosa pula ni wajib taubat yang lain pula. Hak dulu taubat dah terima dah. Hak ni taubat yang lain pula. Hal gitu. Bal yajibu bahkan wajiblah ia seorang. Bal yajibu bahkan wajiblah ia seorang li hadza dzambi. Bagi ini dosa. Taubatan jadidatan, taubat yang baru. Taubatan jadidatan, taubat yang baru. Hari tu taubat dah. Ni buat dosa pula, taubat lagi pula. Lepas tu buat dosa pula, taubat pula. Buat dosa pula, taubat pula. Lagu tu. Taubatan, tak kena nah. Taubatan jadidatan, taubat yang baru. Lagu tu. Wajibu dan wajib ala syakhsi, di atas seseorang. Semua ni, kita semua ni wajib an yajtaniba bahawa menjauhlah ia seorang al-kibra akan takabur. Al-kibra akan takabur. Tu takabur kena jauh. Tu wajib nah, dosa besar tu takabur. Wal hasada, hasad ni dengki, dosa besar kan, dengki. Wal ghibata, mengumpat. Ghibah ni mana mengumpat? Apa ghibah? Cerita keburukan orang. Tu mengumpat tu. Aku kan nak mengumpat, aku nak cerita, sumpah. Dia tak, aku kan nak mengumpat tapi aku nak cerita benda sebenar. Tu mengumpat tu nama dia. Dosa besar. Itu. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, li abwabis samai, bagi pintu-pintu langit, hijaban, ada dinding-dinding. Dia ada kunci-kunci dah, ada dinding dah, ada hijab. Yarudduna mengkembalilah mereka itu abwabus sama. Yarudduna, mengkembalilah mereka itu abwabus sama, a'mala, akan amalan ahlil kibri, ahli orang yang takabur, ahli takabur, wal hasadi, dan hasad, wal ghibati, dan mengumpat. Maknanya amalan orang yang takabur, amalan orang yang hasad, amalan orang yang mengumpat tidak diterima. Sebab di langit-langit ni dia ada hijab dah. Dia ada kunci dah. Amalan-amalan mereka yang megah, membesarkan diri, dia tak taubat lah maknanya. Dengki pada orang, mereka yang mengumpat orang lain, dia tak taubat, maka amalan dia tak diterima oleh Allah. Ni yang kita risau ni. Kita pergi haji 14 kali dah. Nah, sedekah banyak kali, tiba-tiba kita buat 3 perkara ni. Apa makna yaruddu? Ayyamna'unaha. Yamna'unaha, mana menegah mereka itu abwabus sama. Yamna'unaha, menegah mereka itu abwabus sama, dia akan a'mali ahlil kibri wal hasadi wal ghibah, minas su'udi, daripada naik ke langit. Amalan tu tak diangkat ke langit. Nah, amalan kita buat tak diangkat ke langit. Tu maknanya amalan kita tak diterima. Lagu tu bagi mereka yang melakukan dosa, takabur, membesarkan diri, dengki, mengumpat. Jadi mudah-mudahan kita pakat-pakat istighfar lah, kerana kita ada melakukan 3 dosa ni nah. Dosa besar diri,
dosa berdengki, dosa mengumpat lah kita paling banyak sekali nah. Jadi kena banyak beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, amalan kita Tuhan tak terima. Fala tuqbal, maka tidak diterima akan dia akan a'malu ahlil kibri wal hasadi wal ghibah. Tak diterima, tak terangkat dan tidak diterima. Bayangkan. Wal hasadu, dan bermula dengki tu. Apa makna dengki? Tamanni cita-cita. Tamanni cita-cita zawalin ni'matil ghairi, hilang nikmat orang lain. Tamanni mana cita-cita, zawali hilang, ni'matil ghairi nikmat orang lain. Tengok orang lain boleh nikmat, kita cita-cita supaya nikmat tu hilang. Kalau dia beli motor baru kan, biar accident, biar rosak, biar apa, tu dengki tu nama dia. Tu dosa lagu tu nah. Tu mula dia tabur fitnah macam-macam. Mengadu domba sana sini, hasil daripada dengki. Sawa'un sama ada kana tamanni, adalah cita-cita tu, antaktia, bahawa datanglah ia nikmat tu, antaktia, bahawa datanglah ia nikmat, lahu baginya, ailil hasidi, bagi orang yang berdeki, aula ataupun tidak. Mana cita-cita hilang nikmat orang lain tu, sama ada dia cita-cita nikmat tu dapat ke dia ataupun tidak. Itu nama berdengki. Contoh kalau kerja kawan dia naik pangkat, dia berdengki, maka dia pun adu domba pada bos, akhirnya bos termakan adu domba tu, kemudian pangkat dia pun jatuh dapat ke dia. Ataupun saja dia adu domba, dia berdengki, dia adu domba, dia tu dibuang kerja, walaupun pangkat tu tak dapat ke dia, sama juga dengki. Sama ada dapat kepada dia ataupun tidak dapat, itu dinamakan berdengki. Tu. Inilah. Kita kena berhati-hati ni. Tidak amalan kita tak terima sia-sia. Tak sia-sia lah. Kita duduk pondok khususnya, kita nak kumpul amalan sebanyak mana yang mungkin ni. Tiba-tiba kita buat sesuatu yang amalan kita tertegah, rugi. Jadi rugi lah. Wal kibru, dan bermula takabur pula, membesar diri pula. Apa makna takabur? Batarul haqqi, menolak perkara sebenar. Aku makan gagal dulu padamu. Walaupun hak orang tu betul, tapi aku makan gagal dulu padamu. Aku tua padamu ke? Mu budak. Tu panggil. Itu di antara ciri-ciri orang takabur. Dia menolak benda sebenar. Walaupun hak dia cerita tu sebenar, tapi dia meninggi, dia tak boleh terima. Kenapa? Ada pada dia sifat kib, mana sifat takabur. Tu nah, batarul haqqi, menolak perkara sebenar. Wa ghamasul khalqi. Ghamas ni apa dak makna dia? Dalam tu dia cerita nah. Apa ni? Dalam tu sagi dia cerita. Mana ghamas ni mana istihza. Olok-olok. Orang takabur mu olok-olok aja. Wa makna bataril haqqi, dan bermula makna bataril haqqi tu, radduhu, menolaknya seorang, alal qailihi, di atas orang yang berkata akan dia, akan al-haq, ala qailihi, di atas orang yang berkata akan hak. Dia tolak. Dia tu kata benda sebenar dah, tapi dia tolak mentah-mentah gitu. Ni kalau dia duduk dalam masyarakat, payah nak terima hak orang. Dia masuk masyarakat dengan buah dia, buah orang tak boleh. Ni maknanya dia ada satu sifat takabur. Dia tidak boleh menerima teguran orang lain. Orang bagi cadangan tak boleh. Tu. Orang lagu ni ada pada dia ada sifat takabur. Sifat dia rasa diri dia hak paling bagus kali. Orang lain semua tak betul. Tu. Tu dia menolak perkara sebenar. Wa makna ghamsil khalqi, dan bermula makna ghamsil khalqi tu, al-istihza'u, ialah mu'uluk-uluk, bihim, dengan mereka itu, al-khalqi, makhluk. Habis. Wa yajibu aidan, dan wajib juga.
sikit nah. Wa yajibu aidan, dan wajib juga ayatruka, bahawa tinggallah ia seorang, tinggal dan jauhlah ia seorang, an-namimata, akan namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Cerita orang ni lagu ni, cerita orang ni lagu ni, cerita lagu ni. Lah kali gaduh. Tu adu domba dia panggil. Mu tahu dia tu kan gini. Mu tahu tak dia ni kata ilmu ni. Tu panggil adu domba. Adu domba dosa besar. Nah, kita cerita akhirnya jadi fitnah nah. Orang pandai buruk dia tu. Asal daripada adu domba kita. Kita patut kalau benda tak jelas, kita jumpa dia. Tak jelas agak pian, mai jumpa pian, mu buat ini lagu mana pian? Tabayun, mana minta penjelasan, jumpa tuan tubuh. Dia pun cerita gini. Nah, ini dak kita nampak satu perkara tak betul, maka kita adu domba habis. Dia ni cerita. Akhirnya jadi sesuatu yang berselisih pendapat atau sesuatu keburukan yang menyebabkan orang jadi pandai serong pada dia. Maka adu domba ni juga tak masuk syurga. Dosa besar tu. Kena taubat nah. Kalau kita pernah adu domba, maka kita kena taubat. Sebab tu kita orang Islam apabila dengar satu perkara yang tidak jelas, fatabayyanu, maka kita merintis pencerahan. Cari, tanya mana hak betulnya, hak tu betul. Jangan kita buat adu domba, cerita merata-reti. Masuk neraka boleh kita ni nah. Apa dia an-namimah tu? As-sa'yu. As-sa'yu maknanya jalan lah, sa'i ni berjalan lah. Nah, sa'i berjalan lah. Bainan nas, di antara manusia, ke pondok, contoh kita pondok lah, rumah ke rumah, kalau kita pondok ke pondok berjalan. Nah, bainan nas, di antara manusia, ala wajhil ifsadi, di atas wajah, di atas jalan merosakkan. Nah, dengan sebab buah mulut kita, orang ni bergaduh, kita ada berjalan ke pondok-pondok, jalan ke rumah-rumah, cerita, benda tak betul pun cerita. Kita gitu ni kita pula cerita kan pula, orang tu pula gitu ni, orang tu cerita kan pula, gitu ni, habis semua pakat puak-puak masuk neraka belakang. Ni as-sa'yu, mana kita berjalan bainan nas, dan para manusia, ala wajhil ifsad, di atas jalan merosakkan. Nah, itu kalau kita ni jalan cerita muslawat nah, itu bukan jalan ifsad, itu buat baik. Mu kena istighfar banyak nah, itu bukan dia. Ni di atas jalan merosakkan, cerita keburukan orang. Ni tak kena berjalan tawah rumah pergi kat pasar pula cerita pula dah. Pergi kat Holion pula cerita pula. Kat kerja apa? Mu tahu dak di? Nak cerita rahsia ni. Tu mari adu domba. Adu domba ni dosa besar. Orang adu domba ni kalau tak taubat masuk neraka. Kena ingat molek nah. Kita ahli pondok ni jangan buat adu domba. Kalau kita tak jelas sesuatu, tanya tuan tubuh biar dia jelaskan. Itu. Li'annahu, kerana bahawasanya warada, telah datang warid, mana telah datang hadis, la yadkhulu al-jannata, tidak masuk ke dalam syurga. Dia hazah rajan, la yadkhulu al-jannata ay fil jannah, tidak masuk dalam syurga, qattatun. Nah, apa dia qattatun ni? Itu buh makna apa ni? Ngadu domba lah. Qattatun ni mana adu domba lah. Tu. Namamun. Qattatun mana ada dalam dah. Namamun mana orang yang adu domba. Tu nah. La yadkhulu al-jannata, mana tidak masuk dalam syurga. Qattatun mana orang yang adu domba. Ini hadis Nabi nah. Bi fathil qafi, dengan difathahkan qaf, qatta, wa tasydidit ta'i, dan tasdidkan ta, qattat. Bukan petai nah, qattat. Qattatun maknanya orang yang adu domba. Wa tasydidit ta'i al-musannati, dan tasdidkan ta yang dititik dua. Min fawqu. Min baca dengan apa? Baca dengan binal, min faqu, daripada sebelah atas.
ba'daha selepasnya nyetak, ba'daha selepasnya tak alifun, alif. Wa akhiruha dan akhirnya nyetak ta'um musannatun, ta yang di titik dua, min fauqu daripada sebelah atas juga, aidan jugalah. Sikit kan sampai kat khatimah Nabi. Wa mahallu ma taqaddama, dan bertempat barang yang telah lalu ialah ia ma. Wa mahallu ma taqaddama, dan bertempat barang yang telah lalu ialah ia ma. Mana? Min hurmatil hasadi, daripada haram hasad dengki itu haram. Illam takunin illam jikalau lam takun tidak adalah an-ni'matu nikmat itu hamilatan ialah menanggunglah ia nikmat lil mahsudi bagi orang yang dihasadkan, lil mahsudi bagi orang yang didengki tu, alal fujuri di atas mengerjakan dosa. Wa illa, dan jikalau tidak, jazat tamani harus cita-cita zawalin nikmati, hilang nikmat anhu an mahsud. Kalau dengan dia banyak harta tu dia buat maksiat, dia zalim, boleh kita cerita biar dia jadi miskin, tak apa. Nah, supaya dia tak buat maksiat, itu tak apa. Habis wa mimma, dan setengah daripada barang sikit yajibu i'tiqadu, wajib i'tiqad akan kema inna ba'daman, sesungguhnya setengah mereka, inna ba'daman, sesungguhnya setengah mereka, irtakaba, mengerjalah ia man, irtakaba, mengerjalah man al-kabaira, akan dosa-dosa besar. Yu'azzabu, diazabkan dia keman, yu'azzabu, diazabkan dia keman, walau wahidan, sekalipun, ay walau kana murtakibul kabair, walau wahidan ay walau kana murtakibul kabair wahidan, sekalipun orang yang mengerjakan dosa besar itu seorang sekalipun, dia akan diazab. Jadi mudah-mudahan kita semua, kalau ada kita melakukan dosa besar, dosa-dosa yang disebut tadilah dalam kitab ni khususnya, maka banyak-banyaklah kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia biasa, tentulah kita tidak lepas daripada melakukan dosa. Jadi di antara jalan keluar ialah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan banyakkanlah kita berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di sana nanti, di hari kiamat nanti, kita mendapat syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah dulu sekadar itu, insya-Allah. Esok ni khatamlah. Ni tak ada cerita apa dah, dia cerita tentang nasab keturunan Nabi ya. Yang tu baca baris ya nah. So insya-Allah khatam, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.